Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada petang ini saya kesambung perbincangan kitab syarah pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada bab yang ketiga, muka surat 55. Muka surat 55, bab yang ketiga. Seperti yang kita sedia maklum bahawa perbincangan ataupun pengajian tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni sebenarnya luas. Walaupun kita nampak kitab ni nampak tebal, tetapi sebenarnya banyak lagi maklumat-maklumat yang yang tidak disebutlah dalam kitab ini. Tapi maklumat yang tersebut dalam kitab ini kira-kiranya sebahagian besarnya sudah ada. Baik, muka surat 55 bab yang ketiga, iaitu penjelasan sebahagian kaedah istidlal, kaedah mengambil dan mengguna pakai dalil. Baik, bagi yang ada kitab, sebenarnya perbincangan bab yang ketiga ni dia sebenarnya dia berkait secara langsung sebenarnya dengan bab yang kedua. Yang mana dalam bab yang kedua, cuba tengok muka surat 47 ni. Muka surat 47. Dia kitab ni ada lagi ke kalau ada kena? Ada? Kalau siapa-siapa nak boleh harga apa? Tanya Abang Mel. 65. Tu sekali dengan tabarruk, sekali dengan gitulah kira-kiranya. Kalau siapa dia nak dapat, kita nak boleh rujuk pada Abang Mel. Baik, cuba tengok bab yang ketiga. Jadi bab yang kedua dia berkait, dia semacam nak menghuraikan apa yang disebut dalam bab yang ketiga ni. Yang mana dalam bab yang kedua ni sebut kaedah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Sebab kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah ni hakikatnya Islam lah sebenarnya. Dan Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia mempunyai keluarga yang besar. Di bawah Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia banyak pula mazhab-mazhab, kaedah-kaedah, uslub-uslub yang diguna pakai oleh ulama sehingga kita kata timbul kumpulan-kumpulan ulama. Tapi sebenarnya Ahli Sunnah semuanya. Walaupun mungkin setengah-setengah sahabat-sahabat kita tak setujulah bila saya sebut, misalnya kita kata hak sibuk bila bab akidah ni, mana dia berkait, kita kata ni pokok salaf, tauhid 3, kita biasa dengar lah tu, sifat 20, kalau hendak lain lagi tu sifat 50 ni tu lah. Tu macam-macam lah. Semua tu bagi saya metodologi saja. Semua kalau kita tengok ada sebenarnya asas daripada Quran dengan hadis tu. Kita kata tauhid 3 ada juga pada Fatihah tu ya, tu bidah. Tauhid 3 tu, kalau kita tadabbur surah Al-Fatihah tu pun keluar dah kaedah tu. Bahkan dalam Fatihah tu juga ada, kita kata prinsip-prinsip sifat 20 tu. Cumanya kadang-kadang itulah bila metod ini berkembang maju, setelah melalui proses masa yang lama, mungkin ada lah setengah-setengah kalangan yang dakwa mereka mengikut metodologi, tapi kadang-kadang tu agak ekstrim kita kata. Jenis pesan kasar, cara penyampaian itu orang tu tak boleh lagi dah tu. Tu kita kena faham lah. Sebab ni kitab ni sebenarnya bagi setengah-setengah kalangan ni, sahabat-sahabat kita, dia kata kasar lah. Tak apa, kita baca lah dulu. Nak tengok kasar setahu mana. Kita tengok. Sebab setakat yang saya baca ni, sebab dia bila masalah akidah ni sebenarnya dia tidak belik sebenarnya akidah ni. Dia terang. Bila sebut akidah ni dia memang dia terang. Mana sifat dia terima. Misalnya di sini bab yang kedua dia bincang tentang dalil. Dia pun kemuka lah. Dan ni kita bincang dah. Cuba tengok siapa dalil yang disebutkan di sini di bawah bab yang ketujuh ni, berapa 10 poin. 10 poin yang kita sudah bincang. Baik, dalam bab yang ketiga ni penjelasan. Dia bukan penjelas berdetail semua 10 poin yang disebut dalam bab yang kedua. Dia ambil beberapa sahaja. Yang kira-kiranya perlu penjelasan. Misalnya
penjelasan kaedah kedua. Kaedah kedua hak mana? Itulah setiap sunnah yang sahih yang berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diterima. Walaupun sifatnya hadis ahad. Dia pun menjelaslah hadis ahad secara ringkas. Jadi kalau kita nak tahu hadis ahad tu secara detail, dia ada kitab khusus. Misalnya kitab paling ringkas ada yang saya tu pun 131 muka surat. Dia bincang tentang hadis ahad saja. Ringkas tu. 131 muka surat. Mana kalau kita nak bincang tentang hadis ahad ni saja, situ tu saya tengok lengkap lah. Hak ringkas lagi pun ada, tapi takut payah bila ringkas dah ni. Hak ni kira sederhana. Hadis ahad ni kita bincang selepas ni lah. Jadi kalau kita tengok muka surat 47 tu, bagi ada kitab cuba tengok muka surat 47. Hatulah dia nak penjelas hatulah setiap sunnah yang sahih yang berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diterima walaupun dianya bersifat ahad. Hadis itu walaupun dianya hadis ahad. Dia pun buat bawah tu. Dia kata hadis ahad penata kaki 64. Hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai status hadis mutawatir. Hadis ahad. Jadi makna hadis ahad ni kita kena tengoklah. Kalau dia sahih, boleh diterima. Tengok keadaan dia. Tu satu perbincangan khusus lah pulanya. Hadis ahad ni dia bagi 3 pula. Bagi 3 pula. Aziz, masyhur, gharib. Tengok. Tapi kalau mutawatir, tu mesti sahih. Hadis ahad. Baik, tak apalah. Dia sebut secara kaya. Hadis ahad ni hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi ataupun lebih, tetapi periwayatannya dalam jumlah yang tidak banyak seperti mana hadis mutawatir, dan dia tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni makna hadis setiap tabaqah, setiap peringkat perawi itu kalau mengikut pendapat yang mukhtar lah. Mana setiap tabaqah dia panggil. Setiap peringkat dia, perawi A, lepas tu B, C seterusnya sampai ke bawah, bermula pada sahabat turun ke bawah. Mana setiap tabaqah tu setengah ulama kata 6, tapi hak pendapat yang umum katanya paling kurang kena 10 orang. Sandaran dia dalam satu-satu tabaqah itu. Mana kita kata sahabat pun 10 orang riwayat hadis tu. Mak turun ke tabi'in pun 10 orang. Lepas tu hak tu pun 10 orang juga. Alah lebih tak apalah. Tapi ada setengah ulama kata 9 orang tak apa dah. Khilaf pula. Tapi kira-kiranya secara kita kata adat, secara logiknya dengan jumlah tu kalau pakat nak pelawak payah. Pakat nak pelawak. Sebab kalau nak pelawak jangan diramah sangatlah. Nya bocor, mudah bocor. Orang tahu selalu nipu. Kalau seorang 2 orang boleh lagi. Kalau ramah mesti ada hak jenis takut Tuhan. Dia bocor rahsia. Kira-kiranya kalau seramat tu sepakat nak dusta payah. Itu garis panduan umum. Tapi hadis ahad ni tidak. Sebab tu setengah-setengah ulama kata hadis ahad ni maknanya satu top peringkat dia tu boleh ada 3 orang, 2 orang, seorang. Tu. Sebab tu hadis ahad ni dia tidak semestinya sahih. Tidak semestinya sahih. Tapi kalau mutawatir mesti sahih. Tu. Dan mutawatir ni kena terima, tak terima tu boleh rosak akidah. Boleh rosak akidah. Tak terima tu. Tu satu perbincangan aku. Sebab tu bagi saya lah, kita kena mengaji lah. Usul hadis ni kita mengaji. Lepas tu kata payah tak tahu mana, payah tak mengaji lagi. Duk kata payah pada tak mengaji lagi. Pelik juga orang kita ni. Biasa orang takut hatu ni, orang tak tengok hatu. Kalau orang kelih ni dia tahu dah. Kalau nak ubah-ubah lalu. Jadi kena ngaji. Lepas tu kita tak faham. Kita ngaji apa-apa pun dia ada, kita tak faham. Dia tak faham semua. Kalau faham semua kak, markah serupa pun rasa. Jadi waktu tak pelik. Jadi kini kan mudah kalau sebut hari Ahad kita ngaji dah. Rasanya Ustaz Ani habis dah di Masjid Lundan tu. Katanya balik pula. Guna kitab lain pula. Kau tak start lagi. Tak ada ya. Jadi maulid kenal lah tu bagi saya lah. Sebab kalau hak kitab-kitab ada dengan saya tu mana hak detail pun ada. Ni hak saya baru ambil. Moga kalau hak detail tu banyak lah. Ni kita ambil khusus sebuah kitab. Bincang hadis ahad saja. Banyak lah. Hak saya sempat rujuk tadi tu tengok moga dia banyak kitab. Sebab iyalah kita kata bayar ke ulama Islam kita hidup mati duk caw ke hadis. Duk caw ke hadis. Dia buat kajian. Akan sentiasa ada penulis-penulis baru hak ni mungkin kadang-kadang nak sebut benda yang sama cuma hak ni pendekatan lebih mudah kita faham. Kita pilih. Cumanya ialah setakat ni dalam bahasa Melayu kita
Sama ada karya asal ataupun karya terjemah atau kurang sangat. Tak ada pilihan banyak. Walaupun ada dah kalau cari terjumpa. Indonesia lebih banyak lagi. Tak apalah, kukuk mana pun kita dapat secara ringkas. Baik, cuba kita tengok sini. Jadi bab yang ketiga ni dia nak memperjelaskan kaedah ataupun kita kata dalil yang kedua yang disebut dalam bab yang kedua. Iaitu setiap sunnah yang sahih yang berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diterima. Walaupun hadis itu sifatnya hadis ahad. Apa dia hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir atau tidak memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat mutawatir. Disebut gitu ya. Tahu nak tahu rujuk sendirilah mutawatir dengan secara itu. Mana bila kita nak faham hadis ahad ni, kena fahamlah mutawatir itu apa. Jadi hadis mutawatir ni mana hadis yang mana perawi itu diriwayatkan oleh jumlah setiap tabaqah, setiap peringkat dia tu diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang kira-kiranya mengikut akal, mengikut adat susahlah dia nak berpakat bohong tu. Nak sepakat dusta tu payah. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata hadis ahad ni boleh jadi dia diriwayatkan oleh seorang perawi dalam satu tabaqah. Mungkin tabaqah lain tu ada lebih, tapi ada tabaqah tu seorang, dua orang, tiga orang. Kalau hadis mutawatir tidak begitu. Sebab Quran ni riwayat dia mutawatir, dia panggil siapa, dia panggil mutawatirut tawarus. Setiap peringkat tu hak dia baca Quran, hak dia ngajar Quran berjuta. Nak cari mutawatir setahu mana lagi lebih ada Quran. Bukan dunia orang, bukan 10 berjuta. 10 ni kita tabaqah kita sekarang, zaman kita sekarang hak dia baca tu macam riwayat lah tu. Hak ni hafal, hak ni duk ngajar Quran berjuta di seluruh dunia ni. Dah umat Islam pun berapa bil, 1 bilion lebih dah. 2 bilion lebih. Bayar kan? Tu dia panggil tawaturut tawarus. Mutawatir tu secara generasi ke generasi. Tak main dah 10 orang, 20 orang tak main dah. Tu sifat Quran. Ada kitab lain gitu. Misalnya novel terkenal, ada orang baca sebab juta sekali-sekali baca. Tak ada gong gitu. Tak ada, tapi Quran ni gitu. Kita kata kitab Injil lah, Bible kita kata. Ada ke penganut dia baca sebab kita Quran ni? Tak ada aja. Tu dia panggil tawaturut tawarus. Hak tu tak perlu nama dah perawi tu. Tak perlu nama. Ingat, saya tak ingat tahun bila di Saudi salah baris Quran, salah bakar semua Quran. Bakar tu lah muka surat tu. Bukan bakar semua. Muka surat tu nak ayatnya gitu. Bahkan dia minta dipulaikan balik Quran hak teredar dah tu. Maknanya Quran ni kalau salah baris tak ada ke ustaz, tak ada ke ulama, pada orang kampung. Ayah saya pernah sekali. Sehingga Quran itu kita simpan sampai sekarang. Nak tengok. Bukan satu tempat, 20 lebih salah. Padahal kita kata ayah kita apa, tapi nak ayatnya Quran dekat dengan masyarakat Islam. Ayah saya kata, tak je dengar. Dia boleh kata gitu. Kalau tidak baca semua orang kampung, orang tua kita dengar macam Quran, tak betul tu. Dia tahu. Tu nak ayat Quran. Tu tahu tu. Jadi mana hadis ahad ni dia tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Sebab hadis mutawatir ni kira-kiranya setiap perawi, setiap peringkat tu diriwayatkan oleh ramai lah. Mengikut pendapat terpilih, mengikut kalangan ulama dia kata 10 orang. Hak tu terpilih. Ada yang kata bawah ada tu pada. Tapi hadis ahad ni kita kata ada di peringkat dia tu, makna jumlah perawi, misalnya kita kata sahabat ramai. Tiba-tiba tabi'i 10 orang. Tiba-tiba ada satu peringkat tu 2 orang riwayat hadis tu. Tak seimbang tu setiap peringkat tu. Tu jadi ahad. Kalau hadis mutawatir mana setiap daripada sahabat tabi'in seterusnya, kadang-kadang sampai 23 lapis tu semuanya ramai. Semuanya ramai. Gitulah dulu. Patut nak kena ngaji khusus pula lah tu. Patut dia ada pembahagian pula. Mutawatir pun dia ada pembahagian pula. Baik, tak apalah. Jadi sebenarnya hadis ahad ni paling banyaknya. Hadis ahad nak banding mutawatir tak banyak. Bahkan ulama kumpul kitab khusus pula. Himpunan hadis-hadis mutawatir. Himpunan hadis-hadis mutawatir. Dia kumpul khusus pula. Misalnya sapu khuf tu mutawatir tu. Tolak tu boleh rasa lagi dah. Hadis sapu khuf tu. Hadis haud kolam Nabi tu mutawatir. Baik. Para ulama jadi hak ni saya pun faham. Hak ni tidak mungkin setengah tidak menakak semualah hak ni. Tapi kukuk mana bila sebut hadis hak sahih, kita tak gitu dulu. Hak sahih ni dia ada pula, misalnya mutawatir tu sahih tinggi lah. Tu kena terima tak boleh tu.
Sebab aku ingat agama Islam ni agama dalil. Dan agama dalil. Mana bila kita mengajar walaupun orang kapung tak minta dalil pun kita kena sebut dalil sebab dia akan mengukuhkan keyakinan kita. Jadi orang lebih yakin lah. Jadi kalau semua duk kecek, duk ajar kecek agama tak ada dalil, akhir sekali bila terbiasa tanpa dalil, bila sebut dalil dia kejut pula. Jadi gitu. Padahal saya dalil. Padahal kalau kita tengok zaman sahabat Nabi ni, kalau dia tengok sesuatu yang dia tak pernah itu, dia akan tanya. Awak tahu mari mana buat gini ni? Tu fenomena zaman sahabat. Makna dia tanya dalil bila kata dak ni saya dengar daripada Rasulullah. Misalnya kita baca dalam Nasai tu kan Hakih kita kata setuh kemaluan atau batal ke tak batal tu kan. Hakih Marwan apa ni Urwah. Ada. Ingat tu. Khalifah sebut khalifah tu. Marwan tu. Jadi antara khilaf tak khilaf tu. Jadi bila ada yang kata tak batal, bila ada yang kata batal, dia ni faham sebelum tu batal. Kamu ni kata tak batal, kamu ni kata batal. Hadis busrah tu lah. Kamu ni kata tak batal. Akhir sekali, kamu ni kata ada dalil. Bila kata ada dalil, mana dalil? Saya dengar nak ngesah lagi. Hatta wakil, mungkin masih hidup, sahabat busrah masih hidup lagi. Kita tanya dia, betul ke dia riwayat kata tak batal? Tapi zaman kita lah ni bila ilmu tu berkembang, rupanya 17 orang riwayat hadis tu. Tu ayat tu. Tetapi dia tidak jadi mutawatir hadis tu sebab apa? Sebab bukan semuanya 17 orang sahabat 17. Patut turun ke bawah ni macam-macam ada. Jadi tak sapalah peringkat mutawatir. Sebab ada satu peringkat tu dia tak sapa bilangnya jumlah tu. Kadang 3 orang, 2 orang. Dia tak jadi mutawatir walaupun satu tahap ramai. Gitu. Jadi nak tahu mutawatir kena tengok semua peringkat lah. Dalam 3 kurun pertama tu lah kita kata. Sebelum dibukukan secara lengkap hadis itu. Zaman kita lah tak kira dah. Tak jadi berubah dah hadis dengan sebab kita ada dalam sanak tu. Saya sanak yang ke-24 nak sapa ke 25 nak sapa ke Bukhari. Orang tak habis kira semua ada nak seganginya lah. Kata ada nama Ustaz Adin jadi sahih ada. Tak ada kita kau ada apa hadis tu orang tahu dah status dia tak berubah dah tu. Cuma kita letak tu nak ayatnya ngaji ni ada silsilah gitu. Segar sikit ang tengok. Suka juga tengok sanak ni. Kita ngatuk guru kita, tok guru ambil tok guru rapat-rapat tu kau Imam Bukhari setengah tu beberapa saja nak sapa ke Nabi. Sanak Ali, sanak tinggi. Bagi dia. Tu. Baik tak apalah. Sepuar Sunan Nasai tu. Akan datang kita akan tekan kat tu. Sebelum ni kita tak tekan lagi. Walaupun benda tu daripada hadis pertama ada sebut dah. Sebab dalam kitab ni misalnya hadis-hadis daripada Sunan Nasai dia akan sebut. Hak ni Nasai nak sampai ke Nabi ada berapa lapis? Hak ada tu siapa apa? 3. 3 ada. Tu antara hak paling tinggi sanad Nasai 3. Daripada dia patut 3 orang depan jumpa dengan Nabi selalu. Enggak kita ni berapa? 26. 26. Patut hadis dapat jadi 27. Tak khabar-khabar pun. Tak apalah. Tapi gitulah. Jadi ke mana kita boleh jujuk sampai ke Nabi. Tu cara makna kita atas perpindahan maklumat agama tu dia melalui tu prosedur tu. Tu. Baik, tak apalah. Cumanya hadis kita ni tidak kira dah. Sebab itulah dalam kaedah ilmu Islam tidak diiktiraf hadis. Yang mana hadis tu tak ada dalam kitab. Ulama tak terima, mesti ada. Ada kata hak ni memang tak ada dalam kitab tapi duduk dalam dada kita. Kita ambil daripada ratuk kita, ambil apa. Ada juga tapi main pindah mulut ke mulut. Tidak dibuka. Tak ada orang terima tu. Itu bukan kaedah tu. Itu autar dia panggil. Itu bukan kaedah tu. Hadis ni walaupun ustaz tak jumpa dalam kitab pun tapi hak ni memang diriwayat oleh keluarga Rasulullah dia terima. Tapi tak ada dalam kitab ni mana dalam Bukhari pun tak tahu hadis. Osah pelawak tu. Kalau jenis gitu tu orang tak panggil kaedah tu. Orang tidak panggil metode tu. Jadi kadang-kadang kesesatan manusia ni ada macam-macam lah. Allah ni pula tekan pula pada tak perlu dalil. Tak perlu dalil. Bahkan dia kata puak-puak ekstrim ni hak minta dalil ni. Puak-puak melampau. Ni bagi saya ni jenayah ilmiah. Jenayah ilmiah. Ni parut jenayah dalam konteks mana nakal maklumat itu. Ni sangat tak betul lah. Baik. Jadi para ulama umat ni pada setiap generasi baik yang mengatakan bahawa hadis ahad menunjukkan ilmu yakin maupun yang berpendapat bahawa hadis ahad menunjukkan zon
Mereka ijma'. Tak kira lah sebab dalam bab kita nak letak hadis ahad ni dia memberi makna yakin ke atau memberi makna zan, hak tu khilaf ulama. Tapi kukuk mana pun hadis ahad ni hadirat kalau dia sahih, kalau dia mencapai darjah sahih hadis ahad ni, sebab ahad ni dia lebih merujuk kepada perawi tu, sanad tu. Tapi dari segi kita nak menilai hadis tu sahih tak sahih tu, dia kena rujuk juga kepada matan itu. Cuma dari segi sanad tu, di situ kita boleh tahu hadis ni ahad ataupun tidak. Tak apalah, situ tu walaupun ada perincian lain. Baik, tak kiralah kalau ada ulama kata hadis ahad ni oleh kerana dia tidak mencapai taraf mutawatir, maka boleh maka dia tu yakin ataupun zon, itu khilaf ulama. Tak kiralah hukum mana pun. Tetapi ijma' ulama bahawa wajib beramal dengan hadis ahad bila dia tu sabit, bila dia tu sahih. Mana kalau hadis ahad tu mencapai darjat dhaif saja, kita letaklah keadaan dia sesuai dengan apa yang disebut dalam hadis dhaif ni, nak pakai dalam bab ke dia. Kalau dhaif yang tidak berat lah. Dhaif ni pula ada pula kategori dia. Dhaif tak boleh beramal misalnya, ada pula. Maudhu' tu disenaraikan di bawah hadis dhaif walaupun dia bukan hadis sebenarnya. Misalnya hadis munkar tu tak boleh beramal, tu masuk dalam dhaif berat. Hadis munkar itu. Baik. Jadi kukuk mana pun hadis ahad ni secara umumnya kalau dia sahih maka wajib kita terima. Dah hak ni lah banyaknya. Hadis ahad ni lah paling banyak. Hadis mutawatir tak banyak. Mana tidak ada yang berselisih di antara para ulama kecuali kelompok kecil yang tidak dikira lah. Maknanya pengingkaran mereka tu ulama tidak ambil kira. Siapa mereka ni? Puak-puak Mu'tazilah dan juga puak-puak Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Rafidah ni hadis-hadis Syiah yang mengkafirkan sahabat lah. Dia panggil Rafidah. Sebab kalau nak cari Syiah Juh lah ni boleh kata ada, boleh tanya Ustaz Amin lah, moga dia duduk di kawasan dia di Yaman tu ni. Nah, Ustaz Amin kita ni dia boleh nak cari tak ada lah. Syiah Zaidiyah tu kita panggil Zaidiyah tu. Kalau dulu terkenal sebelum Zaidiyah, dulu dia terkenal peringkat awal dia panggil Syiah Mufaddilah. Syiah hanya dari sudut politik, Sayyidina Ali lebih. Dalam konteks politik, akidah sama, semua sama. Dari sudut tu saja. Tu. Yang mana pemakaian Syiah pada waktu itu dengan erti kelompok puak tu saja, tak ada beza. Cuma daripada keadaan itu dia bergerak sehingga peringkat mengatakan Sayyidina Ali ni jelma Tuhan, tu jadi Rafidi, jadi hulu, jadi melampau, Syiah ghulat. Jadi istilah Rafidah ni Syiah yang kafir sahabat. Jadi kafir sahabat ni sahabat besar-besar, bukan kecil-kecil, ada peranan besar dalam agama. Jadi puak-puak ni tolak, dia tak akal, tak boleh hadis ahad. Jadi maknanya dengan dia tolak hadis ahad ni, hadis hadrat, ulama kata 70% lebih tertolak hadis. Bukan main-main. Jadi beratlah. Syekh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, Syanqiti itu sebenarnya, wafat pada tahun 1393 Hijrah, mengatakan, ketahuilah, kata Syekh Muhammad Al-Amin, bahawa penelitian yang kita tidak boleh menyimpang dari hasilnya bahawa hadis ahad yang sahih. Hadis ahad yang sahih. Sebab hadis ahad ni ada juga yang tidak sahih. Itu tak boleh terima. Sebab dia tengok pada perawi tu macam mana asah dianya, untuk menentukan ahad ataupun tidak. Selepas tu baru ditengok juga kepada dari sudut matan dia tu. Hadis ahad yang sahih harus diamalkan. Harus di sini dengan makna wajib lah. Ini bahasa Indonesia ni. Untuk masalah yang berkait dengan usul agama, usuluddin. Kalau fiqh tu tak ada semua tu. Semua tu usuluddin. Sebagaimana ia diambil dan diamalkan oleh masalah hukum fiqh, hukum farad ni mana hukum fiqh. Maka apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih mengenai sifat-sifat Allah ke, wajib diterima dan diyakini dengan keyakinan bahawa sifat-sifat itu sesuai dengan maha kesempurnaan Allah dan keagungan Allah. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Mana Allah ni dia tidak sama dengan sesuatu, mana tidak bersifat nisbiyah, mana Allah ni tak boleh banding. Dialah Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat. Baik, laisa kamitslihi syai' ni walaupun terjemah secara umumnya tidak, Allah ni tidak seperti sesuatu. Sesuatu di sini kalau kita belajar sifat 20 maknanya makhluk lah. Syai' ni bermakna makhluk. Allah ni tidak boleh digunakan dengan makna syai'. Kita nak kata Allah ni sesuatu, tidak boleh. Sebab sesuatu ni, ta'rif syai' ni adalah ma siwallah. Selain Allah dia panggil syai'. Tak kira lah malaikat, syurga, neraka. Tu semua tu syai'. Baik, ayat ni sebenarnya
kalau kita nak guna bahasa yang lebih mudah faham, Allah ni tidak boleh dibandingkan. Selagi boleh dibandingkan, itu makhluk. Itu tidak Tuhan tu. Tu. Dengan demikian, anda menjadi tahu, anda bermaklumat, anda akan faham dengan jelas bahawa penerapan para ahli ilmu kalam. Sebab dia ni memang dia tak terima langsung ahli ilmu kalam. Walaupun saya sendiri tengok pula ilmu kalam tu macam mana. Mana kita nak kata dia ni tidak ahli sunnah, setengah-setengah pihak tu memang kata begitulah. Tapi setengah kata tidak. Sebab ni dia berkait dengan metodologi dia juga. Metod dia ahli ilmu kalam. Perbincangan tentang ketuhanan ni dia bahas dari menggunakan kaedah falsafah. Walaupun adalah setengah-setengah perkara. Jadi kita nak buai langsung dia daripada ahli sunnah wal jamaah, bahkan kata tidak Islam dia, bagi setengah ulama itu berat sangat nak kata begitu. Tak apalah. Lepas tu ilmu kalam pun kita tak tahu apa satu ilmu kalam, apa dia nak pula nak ahli ilmu kalam. Hal tu kena ngaji pula lah tu. Tak apalah. Dan pengikutnya bahawa hadis-hadis hak tidak boleh diterima untuk dijadikan dalil dalam isu-isu akidah, seperti hadis-hadis yang sebut kasi sifat Allah tapi hadis tu ahad, dia tak terima. Kerana menurut persangkaan mereka hadis-hadis ahad itu tidak menunjukkan kepada hal yang yakin. Kerana bagi mereka hadis ahad itu dia berada pada status zon, bukan yakin. Akidah itu harus mengandungi keyakinan. Ucapan mereka itu adalah batil dan tertolak, tidak boleh dijadikan sandara. Kerana hal ini bercanggah dengan pemahaman ramai, majoriti ulama. Bukan majoriti. Kalau majoriti satu pun majoriti, jumhur. Jumhur ni jumlah yang ramai lah. Tak sampai mereka ijma', tapi ramai. Misalnya kita kata 90%, 80%, itu majoriti. Itu jumhur. Jumhur. Kalau ittifaq ni besar lagi. Ijma' tak ada seorang pun khilaf. Semua terima. Umumnya gitu. Dan cukuplah sebagai bukti dari kebatilannya bahawa pendapat ini kesan dia, implikasi bila tolak kata hadis ahad ni tidak boleh digunakan dalam bab akidah, menyebabkan banyak hadis-hadis yang tertolak, hadis sahih yang tertolak. Sebab dia tidak sampai ke peringkat kita kata mutawatir. Tu. Jadi Rasulullah SAW adalah pemakai bahasa Arab. Yakni Rasulullah ni adalah orang Arab lah, dia guna bahasa Arab. Dia bahasa Arab Nabi tu bahasa Arab yang terbaik dan terfasih lah. Sebab dia tu bahasa Arab Quran guna, bahasa Nabi. Bila sebut bahasa Arab Quran, mana bahasa Arab Nabi guna, bahasa hadis lah tu. Tu. Daripada Quraisy tu. Beliau telah dikurniai jawami'ul kalim. Yani jawami'ul kalim ni salah satu bentuk mukjizat yang ada pada hadis Nabi SAW. Apa dia jawami'ul kalim? Kemampuan mengungkap ucapan yang mana ringkas sahaja kata-kata tetapi mengandungi makna yang padat, yang syarat dengan makna dan pengertian. Kecek ringkas ya, tapi boleh faham banyak. Tidak kata kecek seguni nak faham pun payah. Tu tak pakai. Hal ni tak kecek sikit tapi boleh faham berguni-guni, kita kata. Banyak. Itu sifat jawami'ul kalim. Dengan begitu, tidaklah dapat dibayangkan sama ada secara syar'i maupun secara akli bahawa Nabi SAW membiarkan masalah akidah menjadi samar dan penuh syubhat. Sebab akidah merupakan bahagian terpenting dari seluruh rangkaian ajaran Islam. Sehingga bila beliau menjelaskan masalah furu' secara detail, mustahil lah Nabi kalau dalam masalah furu' banyak hadis-hadis yang dia sebut dengan jelas. Tapi dalam masalah pokok agama, asas agama, tiba-tiba dia guna hadis yang tidak terang. Hak kebanyakan yang gitu. Itu tak betul gitu. Memang ada ulama kita tolak hadis-hadis yang sebut tentang ketuhanan bila hadis tak cukup syarat. Tapi kalau hadis ahad ni bila dia sahih. Hadis ahad bila dia sahih, kena terima. Kena terima. Baik. Sebab itulah dalam kis ni agama kita akan jumpa lah akan datang insya-Allah. Kalau dalam pengajian saya akan datang kita akan jumpa bila masuk bab-bab yang berkait dengan usul. Ulama tolak hadis ni walaupun hadis ahad tu sahih. Sebab apa? Kalau dia bercanggah dengan mutawatir. Kalau bercanggah dengan mutawatir walaupun hadis ahad sahih tapi dia bercanggah mutawatir. Jadi situ berlaku kaedah tarjih. Ulama kata kena pakai ni sebab ni mutawatir. Ni akan ada. Kita akan jumpa lah. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan masalah usul akidah dengan detail, dengan sejelas-jelasnya. Kerana itu seseorang muslim wajib menerima apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun derajat hadisnya ahad. Tapi kena ingatlah ahad ni mana ahad ni dia yang sahih.
dan dia tidak mencapai status mutawatir. Imam Ahmad rahimahullah berkata, sesiapa yang menolak hadis Nabi SAW, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Jadi kata-kata Imam Ahmad ni termasuk hadis ahad lah. Sebab hadis ahad ni hak banyaknya. Hadis ahad ni hak banyak. Hak kita nak pakai fiqh, hadis ahad saja tu. Sebab tu kalau hadis tu kita kata mutawatir ataupun hadis tu mutawatir, dia akan sebut mutawatir. Tapi biasanya hadis ahad. Baik, sekarang ni kita masuk kepada jadi kena ingatlah, kena ingat perbincangan ni. Jadi penjelasan kaedah yang kedua ni, hadis-hadirat maklumat tambahan dia ada selepas ni. Kita akan boleh faham kalau kita ikuti semua, sebab dia saling berkait maklumat perbincangan ini sebenarnya. Sebab saya yakin, sebab saya sendiri bila baca, kalau kita baca sikit ni, kita jadi mungkin ada kita rasa tak puas hati, ada setengah tak cukup dak, dia bahagia akan datang. Dia akan ada. Sebab Quran lah kita kata mana dia saling melengkapi makna tu. Tengok ni kan, ni baru baca ni, kata tebal ke tak baca tu tak. Bila kita baca semua, dia akan jadi kita nakak hak awal-awal itu, dia lebih mudah faham. Itulah. Kalau nak tahu cuba baca dulu. Biar sampai habis atau sampai tengah, baru kita nampak saling berkait. Saling berkait. Sebab hak ni sebenarnya kalau saya nak sebut selalu lah secara yang patut kita bincang akan datang. Ni dia berkait dengan ittiba'. Penekanan maksud terima dalil bila sahih daripada Nabi, walaupun hadis tu tidak mutawatir, peringkat hadis ahad, tapi bila dia sahih ataupun dia hasan ataupun dia dhaif yang boleh beramal, tetap kita kena terima. Terima tu maksud ikut tu dalam istilahnya dipanggil ittiba' sunnah. Orang panggil sunnah tu walaupun peringkat hasan pun, peringkat dhaif pun. Jadi kena terima ittiba'. Satu lagi hak jenis ikut tak ada dalil ni dia panggil taklid. Tu yang akan bincang akan datang. Taklid ikut gitu saja tanpa ada dalil. Setengah ulama kata hak jenis gitu dia panggil taklidul a'ma, ikut buta. Ikut orang bawa muka buta kan. Tu tak boleh lagi tu. Baik, cuba tengok seterusnya penjelasan kaedah yang kelima. Jadi kaedah yang kelima nak tahu kena rujuk muka surat 48 lah. Gapo dia yang kelima, dia pun buat dah berserah diri, yakni taslim. Dia buat dah sini pun. Tapi situlah kita bincang sebelum ni. Sekarang ni dalam bab yang ketiga ni dia nak penjelas, bagi huraian yang lebih detail berkenaan dengan kaedah yang kelima. Apa dia kaedah kelima? Berserah diri kepada Allah. Bila sebut Allah ni anda kena ingatlah di segi hurai, sebab kita ni kukuk mana seteban masih ringkas lagi berserah diri pada Allah. Apa maksudnya? Makna patuh pada Nabi. Dia ada makna tu. Kita terima Allah sebagai Tuhan. Kalau kita kata setakat tu pun dia sudah ada dah makna dalam tu, ikut Nabi. Jadi berserah diri, taslim. Maknanya kita akur, terima dengan redha ketentuan Tuhan dari sudut Quran dan hak Nabi sebut, hak kita panggil hadis tu. Patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasul. Secara lahir, mana secara tasdiqi, dalam hati kita pun kita terima, makna tidak ada sifat munafik lah dalam proses penerimaan ini. Dan juga secara lahir ni hak zahir dan juga batin. Hak zahir ni kita nampak. Hak zahir ni kita bila kita tengok dia semaya, dia baca, kita kata Islam lah dia tu. Dia bersalah, dia semaya, dia baca Quran, kita kata Islam. Kita kata dia orang baik. Dan orang tu pun dia kena batin dia tu, kita kata roh dia tu pun kena Islam juga, baru jadi. Kalau tidak dia jadi munafik. Dia jadi munafik. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Yang sahih. Jadi tidak menolak. Sama ada tolak tu dengan cara kias, analogi, ataupun dengan perasaan. Orang tak tahu dia, tapi dia tak boleh terima ni. Walaupun sahih ada je ni. Orang tak tahu. Tak boleh gitu. Sebab tu kita tengok, sebab itulah termasuk hari akhirat ni salah satu nama hari akhirat dia panggil Yaumul Kashf, hari mendedahkan manusia. Kejut Allah, kita tengok rupanya ada dia tak terima agama dalam hati dia, bab-bab tertentu. Misalnya dia tak boleh terima tutup aurat, tak boleh terima, tapi tak ayat kau kan. Sebab tu dia tak ada masalah isteri tak tutup aurat. Lepas tu dia kata tak akak suruh berhadiah pun kena bini dia tak tutup aurat misalnya. Tu lah. Maknanya nampak zahir terima. Dalam dak ramai je gitu. Tu bila di hari akhirat kita nampak rupanya tipu kita, hak kita duduk pas, hak kita duduk agak tentang dia tu tak betul sebab barang dalam. Sebab itulah bila kita terima Quran dan hadis, dia kena zahir dan batin kena terima.
Sama ada tolak tu melalui menggunakan kaedah kasyaf, kau ikutlah. Tu ucapan seorang syekh, jadi dia terima ucapan seorang syekh sehingga tertolak hadis, ketepi ke hadis atau pendapat imam-imam dan yang lain. Mana kita nak terima pandangan ulama ni, jangan sampai tertolak hadis. Sebab tu ulama dalam kitab, sebab tu saya kata dalam kitab ni dia adalah dia tinggal poin dia. Misalnya kalau dalam kitab lain saya rujuk tengok, dia kata penolakan ni berlaku sama ada secara langsung atau tidak langsung. Misalnya secara tidak langsung lah kita ambil. Bila dia benci pada seorang ustaz, ni berlaku zaman kita ni pun. Tiba-tiba ustaz tu baca hadis, terus hadis Nabi, dia tak terima. Sebab apa? Sebab keluar daripada orang yang dia tak suka. Hak dia telah lebar dah gini-gini orang ni. Tu dia maksud nak tolak ustaz tu, nak tolak orang tu, jadi tertolak hadis. Tu dia panggil penolakan secara tidak langsung, tetap haram juga. Tetap haram juga. Tapi saya tengok dalam setengah-setengah YouTube tu, saya tengok perhati tengok beberapa ustaz tu, bila dia tolak dia sebut, saya tolak huraian ustaz ni, saya tidak tolak hadis dia bawa, dia pun takut juga. Ada juga sebut gitu, tu boleh kira sikit. Sebab dia nak marah ke ustaz tu, dia kata saya tak boleh terima huraian dia, tapi hadis dia bawa saya terima. Kita kata huraian dia tu betul ke dengan hadis tu? Kalau betul, maknanya semua tolak hadis juga tu. Tu lah. Tapi gitulah manusia, dia nak tuai juga supaya dia boleh tidak terima ustaz tu. Sebab itulah hadirat kita tak boleh gitu. Sebab tu saya lebih suka kita ngaji semua lah. Selagi ustaz tu ahli sunnah wal jamaah, kalau ada dia tak kena sikit, kita dengar. Mana hak tak betul tu kita tolak. Tapi kita kena ngaji ramai guru lah. Jangan buat sikap kita ngaji dengan ustaz ni, tak boleh, ustaz ni tak boleh. Kita menyebabkan kita hanya terima satu hala saja maklumat. Ni kalau kita ngaji belakang, kita nampak ni tak betul ni. Jadi tidak berlaku muzakarah ilmu yang baik. Apa? Bila kita pilih-pilih. Tak pandai, tidak pilih-pilih ustaz dia guna kaedah mana. Dia boleh tentukan ustaz dan tak betul sehingga dia pilih tak boleh ustaz ni. Tu bahaya tu, sikap gitu tu. Dah itulah sebenarnya setengah-setengah orang yang sesat, dia suka tu sikap gitu yang ada pada masyarakat. Dah itu bahaya tu. Bahaya. Bahkan Sayyidina Umar dia suka kalau rakyat dia bangkai dia, bertegah. Sebab dia akan selamat, dia terdengar ada rakyat. Kalau rakyat jenis yes man belakang, kita kata okey boh belakang punah lah mimpi. Tak ada langsungnya hak kita kata nak mempersoalkan. Tu kan. Sebab Sayyidina Umar dia kata bila rakyat mempersoalkan dia jadi berfikir banyak perkara. Kalau boleh dia jadi muhasabah. Kau takut aku tak betul. Ni kalau mai semua tak ada bangkangan lah. Tu masalah juga tu. Gitulah hadirat. Jadi kalau hadirat tengok ada seorang ustaz tu, adalah dia kita rasa tak kena dengan kita ngaji, selagi perkara tu tidaklah sesak, tidak termasuk kategori sesak dalam bab akidah kau berat, tetap kita boleh ngaji dengan dia. Patut tanyalah, bincanglah dengan dia. Tu cara dia je. Dan bila kita buat gitu, dia bukan kebaikan untuk kita saja, boleh jadi kebaikan pada ustaz tu. Mana-mana kalau kita baca kitab boleh jumpalah, mana-mana pun dia akan ada. Orang sehebat mana mesti dia ada tersalah. Hak hebat tu boleh salah sahkah kita. Hak kita kata ustaz kapung ni lagi lah. Kita kena faham gitu. Sebab apa hadirat? Saya sebut gitu supaya tak ada sifat ta'assub kita tu. Ni kalau ta'assub ni hadirat, hakikat ta'assub ni sebenarnya dia letak seorang tu tidak salah. Tu masuk tu. Tak betul gitu. Baik, cuba kita tengok sini. Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri mati pada tahun 124 Hijrah ni. Dia kata minallah ar-risalah wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim. Allah, daripada Allah tu risalah. Mana risalah Islam ni, risalah tu daripada Allah. Tu jelas. Rasul ni tugas dia al-balagh, menyampaikan. Kitanya ke dia at-taslim, terima. Kita ni kena terima. Kita terima bila benda tu sahih. Hak tu kita ngaji nak tahu sahih tak sahih itulah. Nak tahu sahih tak sahih itulah. Setengah orang bila kita bincang hadis, kita kata hadis ni tak sahih sebab gini-gini. Dia kata ilmiah sangat tu ustaz. Orang kapur tidak nak tu, orang kapur dia nak tak? Dia buka mulut kita pun suak lah. Nak suak mana tu? Nak suak sahih kau tak sahih? Tu kita sebut tu. Tak boleh gitu. Betul lah ni makanan rohani, tapi dia lebih sensitif daripada makanan fizikal ni. Dia tak boleh main-main. Sebab kita bila istilah orang awal ni siapa pula ni? Kita ni nak panggil orang awal ke kita ni? Lepas tu hak duduk kapung, hak kita kata tak ada tek email, tak semaya, ada tek email, ada semaya, hak tu nak panggil ke dia?
Jadi kita ni maknanya kita pukul rata. Ni dia panggil lah, ni ada satu penyakit dia panggil pokalism dia panggil. Di pokalism ni bahaya juga. Dia kira umum berlaku apa-apa. Sedangkan buah ada kategori dia. Kelas molek ni mahal sikit juga. Tapi bagi saya ni adalah kita kena sebut dalil. Kita sebut dalil. Mana ni kita kata ni dalilnya gini. Dia ingat tak ingat tu hal lain. Dia akan lebih yakin. Bila dia terima maklumat dalam keadaan guru sebut, pada dia tak ingat apa satu pun kita sebut tu. Dia ingat sah, wajib, harus gitu ya. Dia tak ingat pun tapi kena sebut. Sebab itulah yang menjadi titik pembeza antara penyampaian agama Islam dengan penyampaian agama lain. Itu sebenarnya. Kalau tidak jadi serupa. Banyak adalah akan datanglah kita bincang tu bab tasyabuh, kita bincang bagaimana ajaran Islam dia tak serupa ajaran lain. Dan Nabi tak mahu serupa. Bahkan dalam kitab ni tak sebut dalam kitab lain. Misalnya kita tebak pakaian. Kenapa? Walaupun saya sebut ada setengah-setengah sahabat, kenapa dalam Islam kita ni orang panggil tokoh agama hatta Nabi sendiri pun tak ada pakaian khusus. Nabi tak ada pakaian khusus. Kalau hadirat tengok dalam hadis kitab Syama'il 900 lebih hadis tu. Dah orang ringkas tu 400 lebih. Nabi ni pakai macam-macam. Kadang-kadang dia pakai piyah tak sebai, kadang-kadang piyah tak akal. Cuma dia beli sebai, dia ambil ekor sikit, dia letak tutup gitu. Kadang-kadang tak ada begitu, pasal ubah aja. Kadang-kadang pakai apa ni, kita kata hak terbuh Parsi tu, ada ekor panjang tinggi tu. Macam-macam, baju macam-macam dia pakai. Hak orang bunyi dia akan pakai. Kalau pakaian tu kena dengan syariat. Mana tak ada pakaian khusus Nabi SAW. Ada yang pakai seluar. Tapi kalau agama lain bila kata tok guru mesti pakai khusus. Orang lain tak boleh pakai lagu tu. Kita ni kita tu Nabi pakai serban. Kok kita pakai serban. Kadang nampak pesik kadang-kadang tu. Setengah-setengah tu. Kuatnya belik. Kemah tu. Nak ikut dia lah. Hakikatnya tak ada. Tak ada uniform khusus. Maknanya bebas. Agama Islam betul lah. Rahmatan lil alamin. Universal sifat dia. Tu situ beza. Dah banyak. Dah beza tu. Nak pakai mana? Pakai lagi. Asal menutup aurat. Misalnya, kita nak suruh bini kita pakai sepa Jepun ke dia panggil. Kimono. Ada gota atas belakang. Pak segi tu. Nak pakai. Lepas tu, telekong tak boleh labu sangat. Telinga tu. Akak sikit tak apa. Sebab dalam Quran tak sering nampak ni ya. Boleh. Lepas tu mari masjid suka pergi demo. Kawin tak kira demo, kawin. Lah kita apa Islam nak? Lepas tu nampak bila kita kata dia ada. Cuba hati-hati tengok, minta maaf saya sebut tak. Live ni kena kira ada setengah-setengah tu dia menganggap molek. Bahkan dia jadikan pakaian kebiasaan dia, pakai baju nampak pusat orang perempuan tu. Nampak macam mana? Tak tahulah mana tu tak. Style dia. Ni pakai mai dia mana? Nampak mana? Masyarakat dia terima anggap molek gitu. Kita mandi pakai kasah tak nampak lagi pusat. Nampak macam mana? Bahkan tu terkenal tu orang panggil, kita kata pakaian sebagai syiar bangsa dia. Nampak macam mana? Sebab tu guru saya kata hak kita ni baju Melayu ni memang dia sudah disesuaikan dengan Islam dah. Memang tepat. Kena dengan Islam. Baju kebiasaan kita. Pakai samping pula kemah-kemah. Boleh nak pakai mari kuliah pun boleh. Tengok ayat awal-awal lah ke bini ya. Takut dia pelik pula. Nengung dia warna kata ni nak. Boleh tak apa, tak ada masalah pun. Bahkan guru saya dia kata kadang-kadang bila kita perlu hadis mana kita pakai baju kebiasaan tu sebenarnya dia menepati kehendak Nabi sebenarnya. Sebab apa? Sebab Nabi pakai. Pernah Nabi pakai baju dengan suit yang lengkap, pakaian Parsi bangsa dia, bukan pakaian agama. Misal Salman kan pernah hadiah pada Nabi, suka tu kat dia. Dia apa? Dia tengok Nabi pakai hadiah baju dia suka. Makna Nabi nak ayatnya bab makan ni dalam Islam ni dia kira tutup aurat. Kena dengan ciri tutup aurat pakai lagu mana tak apa. Patah adalah syarat-syarat tidak menyerupai pakaian golongan sesak, mana tidak menyerupai pakaian jantina tertentu. Misalnya ni dalam bangsa ni kata pakaian ni memang untuk wanita, tak boleh kita pakai. Boleh jadi kita pakai tempat kita tak apa sebab masyarakat tak anggap gitu. Dia kena ambil kira adat juga. Ni dibahas di Dr. Yusuf Qadami. Misalnya pakaian ni kalau di negara tu dia untuk wanita, kita tak boleh pakai tu. Walaupun tempat kita boleh. Sepekuk kita kata, tu tak apa mana-mana pakai. Agak kok perempuan lah. Jadi maknanya contoh kita kata kalau baju contohnya jubah misalnya. Kadang-kadang jubah perempuan yang lelaki serupa.
Jubah muslimat dia tak ada cekik jubah ni. Kalau cekik pinggir tu buka tu kebaya tu. Serupa. Sebab tu ada ustaz tu pernah dia pergi kuliah tu tokar bah jubah bini dia. Kita memang kita tengok tapi kita duduk tepi rumah dia ni tak. Dia kata ada kata jola. Dia kata agak-agak orang tak perasan dia kata. Memang orang tak perasan mun nampak serupa cuma ana tahu duduk tengok sama. Dia silap. Adalah tempat yang kita jadi boleh share tu. Dia sama tinggi sama rendah bini dia. Dia tu. Dia orang Perak. Hak lagu tu tak timbul masalah tu. Tak timbul. Misalnya kasut kita pakai. Dia ada khusus untuk perempuan tak boleh kita pakai. Pernah berlaku satu kes. Ni saya nak agama kita dia gitu pesen dia. Pernah ni satu kes sebab saya sendiri yang terlibat je cuma kita pun gitu atas rasa budak. Iyalah kadang-kadang budak-budak ni asrama lelaki ni di luar. Jadi ada seorang ustaz tu orang tabligh dia ni. Dia tengok kasut perempuan ada di asrama lelaki. Dia pun telefon saya kata lagu mana ustaz dia. Jadi dia tak payah duduk sebab enggak ada berlaku jenis gitu. Rupanya ada tu hak jatuh. Dia suka pakai kasut perempuan. Siapa ni siapa guru disiplin panggil tak boleh awak pakai. Jadi fitnah. Dia kata sudah ustaz lembut dia tu. Dia kata berat ngerti je ni. Memang dia putina pun. Orang siapa saya dia panggil tidak jatuh belah mana. Nak mana? Tapi jatuh. Dia tentu jatuh dia. Tu tak boleh tu. Memang orang tengok orang tahu dah ni kasut orang perempuan. Tak boleh pakai lah. Style tu. Agama kita dia style tu. Cara dia, pembawakan dia. Kita jumpa banyak dalam hadis tu Nabi tak ya benar-benar gitulah hadis. Sebab tu tak ada khusus. Ni kalau ada khusus kalau orang tengok ni tu bagi saya tak apa tepat lah tu. Sebab kita tak perlu Syiah misalnya kita tak best kalau misalnya tak misalnya dia letak kepada kita kata buat best seluar Nabi, seluar. Tak sebut tu maksudnya seluar. Kata dia buat best tu seluar. Dia buat best tu dia letak di seluar. Ataupun kita kata serban Nabi ke dia jubah Nabi ke dia letak ni bapak kita ni tak ada dari selagi tu sebab tu dalam hadis Mishkat kita baca kita nak cek gimana nak cari Islam tengok semaya dia wisalah tak boleh harap lagi setengah salah tepat tu di Indonesia Assalamualaikum Masya Allah Kristian Cina kapur begitu pergi cek pol Assalamualaikum Ustaz kejut kita kata budak ni bila masuk Islam Datuk ni dia biasa Cina kapur dia hidup dengan Islam je sebab tu Nabi sebut kita Mishkat kita baca di teliput tu kan mu tengok semaya tengok sembelih dia supaya doa kita dia tu benar-benar gitu dia tak kira tu ada best besar ni pun best luar Nabi kita tahu ni mana polok Ustaz luar dia ada semua edisi baru hak sesak ni kita gitulah misalnya tak boleh pedai Nabi kau dia tok-tokok ni so ini perdana Nabi nak ayatnya ingatnya ke Nabi dia tu tak ada pengecaman gitu pengecaman kita ada Islam ni dia tidak tengok situ jadi kalau kita nak buat membeza ke kelompok kita dengan buat gitu bagi saya tak kena dia bahaya tu akhir sekali lagi anak kita tak boleh nikah dengan pok dia walaupun sama Islam apa sebab dia ni NGO lain kita NGO lain jadi gitu akhirnya nyanyi ada macam ni gitu saya tahu pun telefon saya sendiri. Berat sebut gini terai pula tak apalah kita kata apa tak bolehnya. Dia kata takut dia jadi tidak ada inspirasi kumpulan kita. Kumpulan kita tu geria kumpulan kita. Dia tidak letak sebagai Islam atas nama kumpulan. Kumpulan tu sepik benar dia bahaya siapa nikah pun tak boleh. Bukan kata haram. Cuma dia kata tak boleh. Mati gitu. Anak tu nak ketak nak kita teruk. Hak jatuh apa mana hak tin apa mana anak buah kita berlaku. Tak boleh. Akhir sekali sama nak pasal nikah juga. Nikah lepas PKP baru ni. Nikah. Jadi lagu tu bahaya hati-hati kita ni. Kalau pok kita kena pakai piah ni. Sudah. Apa dia ajar gitu? Ajar daripada Nabi ke? Tak. Haram ke? Tak. Tidak kata haram. Tapi pembawakan. Lepas ni ada bab pembawakan. Membawa ke Islam ni macam mana? Cuba hati tak mari sini. Pakai yang mana? Tak apa. Hak uniform budak sekolah tu. Hak tu perlu ada sudut lain. Kau main pakai biasa tak tahu ini sekolah mana. Ni sekolah ke tidak? Apa pula tu? Tu lain. Baik. Cuba kita tengok lagi.
Macam contoh saya nak ambil lah kita. Contoh kalau kita pergi Pakistan lah, India ada. Cuba tengok Maulana dia pakai sopo ya. Popok dia pakai dengan kurta dia tu. Tapi kalau kita pergi tempat lain, guru dia ada khusus. Sehingga orang lain tak boleh pakai. Dia pernah berlaku juga dulu satu ketika kita gitu. Tapi ulama kita tentang ingat dulu tak boleh pakai serban kecuali orang pergi Mekah. Ingat tak? Tak pakai tak pergi Mekah pakai serban, dia kata Allah sianya nak pergi Mekah tapi tak boleh pergi pakailah serban tu. Tak apa, yo nganyinya pula tu. Berat tu mikir dulu satu lain tak ada dah main haji pakai serban tebal semua. Haji dah tak kira dah tak boleh pakai dah tu. Nyatanya juga kau kuat tanya hok mai haji boleh makan belakang depan. Kau teruk pergi haji ni. Kalau gitu Jadi benda-benda gitu hadirat kena faham dalam agama kita. Sebab tu ulama masuk dalam kitab. Dalam ni tak ada. Dalam ni tak ada. Ni orang panggil uniform agama, uniform hospital. Tu tak apa tu lain tu. Bukan uniform agama tu. Tu lain. Baik, cuba kita tengoklah. Kewajipan seorang muslim adalah tunduk dan taslim. Taslim ni terima dengan redha. Tu terjemah yang mudah. Secara sempurna, lengkap. Tak boleh pilih-pilih kita nak terima agama. Kena terima semua bila sah. Serta tunduk pada perintah Nabi SAW. Menerima berita, maklumat, fakta yang datang daripada baginda SAW dengan penerimaan yang penuh dengan pembenaran. Terima tu dengan makna membenarkan. Tidak boleh menentang apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya SAW dengan perkataan batil, hal-hal yang syubhat atau ragu-ragu. Tak kira lah, setengah orang tu nak tolak dalam, dia ada kaedah-kaedah lah cara nak tolak. Tak boleh, hukum mana pun tak boleh. Sebab tu dia penolak kata Nabi ni berlaku dalam pelbagai bentuk. Kadang-kadang atas dasar tak boleh terima sebab apa, bercanggah dengan realiti. Kadang-kadang dia nak tolak hadis Nabi. Kan popok liberal. Dia nak tolak, contoh kita kata, kita berkahwin dengan budak bawah homo. Sebab istilah bawah homo ni tak sama dengan istilah Islam, istilah agama. Sehingga dia tolak hadis-hadis. Hak masalah Nabi nikah tu hal lain. Sebab dalam agama kita ni memang harus nikah dengan budak pun. Budak mana, budak yang peringkat mana tu ada perbincangan lah. Tidak kata budak siapa budak tu main decok lagi nikah dah no. Tidaklah gitu maksudnya, kena faham lah. Misalnya 15. Nah, kira bawah mula ni kalau mai 15 tak boleh nikah kecuali dapat surat khusus. Disebab dia hak umur tu. Misalnya kata 15. Nikah ada sebab tertentu lah. Tak boleh nak nikah mana-mana. Dia mesti melalui mahkamah. Kaedah dia begitu. Apa nak jaga lah. Nak jaga takut jadi penganiayaan tahap tu molek tu. Molek lah tu. Jadi kadang-kadang tolak. Banyaklah tolak. Misalnya bab aurat. Aurat ni sekarang ni. Memang tolak. Bapak liberal tolak terus. Kita tengok. Bapa tak sesuai. Tidak nampak cerdik dia tu. Tak nampak cerdik. Kita apa hari ikut mana tu. Tak apalah dia tolak. Sebenarnya dia bukan tolak hadis kata, tapi makna konteks zaman Nabi lebih sesuai dengan orang Arab. Gitu. Bila sesuai dengan orang Arab, kan kita bunyi kan atas stage politik ada kecak gitu. Jadi perkara-perkara gitu dia panggil penolakan tu, dia menggunakan kaedah-kaedah yang dia kira rasional untuk zaman dia. Orang dalam agama tak boleh kita kena terima kok mana pun. Contoh kita kata nikah poligami ni lah, kena terima. Kita tak buat, kita hak tu lain, tapi nak tolak tu atas rasa tak sesuai, kita tak boleh ni. Mana tak boleh. Hak awak tak sih tu lain, awak menakut tu lain hak tu. Tu agama kita terima. Sebab hak tu pun dia tidak wajib. Jadi gitu Baik. Dan tidak boleh juga dipertentangkan dengan perkataan seorang pun daripada manusia. Mana kita nak pelaga, kita nak gede kita panggil. Ni kata-kata Nabi, ni kata-kata orang lain. Tak kira dia ulama kali bersiapa. Kita tak boleh kita nak bandingkan sehingga kita kata hak ni lebih baik. Sama ada pada mulut ataupun pada praktikal, tak boleh. Hak Nabi tu lebih baik. Sudah ayat kat mana? Walaupun hak Nabi tu ringkas, walaupun sekadar ghufranat saja kata lepas keluar bila air, hak tu lebih baik daripada doa panjang tapi tidak daripada Nabi. Tu orang panggil ahli sunnah ya. Asal hak Nabi. Gitu. Patut ulama buat ni, kalau kita nak letak paling tidak pun, kalau tidak bercanggah mana tu harus. Bila kata harus tak boleh gangguan ya gomo Nabi tak boleh. Hak tidak lebih baik, hak lebih baik tertutur daripada Nabi, hak ni hak asal tiba-tiba tinggal. Baru. Dia kata untuk tambah pemakai nak lebih sedap. Apa kalau nak sedap-sedap dengan Nabi juga lah.
Kita kata nak sebagai tambahan bila baca Quran. Tak, kalau nak tambah Quran juga lah. Hak tu lebih baik. Tiba-tiba nak tambah dengan hak kurang. Hak lebih ada. Pelik tu. Puas ada baca Quran, dia kata. Baca Quran apa? 10 minit puas baca Quran. Lepas tu duduk berzikir. Hak tu guru dia ajar sejam. Oh, tidak ahli sunnah tu gitu hadirat. Sepatutnya kalau dia nak buat sejam pula dengan Quran pula lah. Baru lebih pahala. Sebab tu Tok Guru Mufti Besar kata kadang-kadang orang terlibat ajaran sesat ni kata benda hak tidak logik bagi kita, logik pada dia. Jadi bila nak pelera balik, nak buai balik ikatan dia terhadap tu lebih susah pada nak cekah mulut lembu, nak masuk obat lembu sakit, kata Tok Guru Mufti Besar tu. Kan susah juga nak masuk obat lembu tu, nak cokeh mulut dia kan. Bersusah tu lagi dia kata. Pada benda tu tak logik. Cuba tengok ada tidak. Ajaran salah semua boleh katakan tak logik lah. Ngatik dengan gapo tahlil teruklah sampai cabut payah nampak bangun caca nampak dulu kita lari ke tepi takut lopak ke dia. Tidak tak pernah masuk dah, saya masuk dah. Oh kita kata kulit dok no tidur kejut. Dia tak pernah tengok dalam YouTube, boleh tengok hidup ni kocok tu ya cabut payah mati dah Tok Guru dia mati dah. Lama dah mati dah. Sakit mari berobat di Kelantan kita juga. Tak apalah tidak. Sebab tu bagi saya lah, kalau kita nak bincang, nak tahu ya, kita tak resah apa bila. Hak Nabi lagu mana? Duduk situ umat Islam. Tak kira dah lebak ke dia. Saya nak bakar ni hadirat. Tak ada lah. Kalau kita baca sejarah hidup dia, memang ibadat kuat. Tapi jadi kau jadi pening gitu. Sapal tok busur pun bunyi ni kuat ngatik ni. Jadi gitu ke? Orang panggil dia panggil ha, dia istilah dia. Ha ni maknanya bila siapa dia berzikir siapa satu ha, sebenarnya dia berzikir hu tu bukan asal gitu. Tapi bila dia siapa satu ha, istilah. Ha ni mana dia sudah dikuasai satu keadaan. Yang mana walaupun dia duduk bersama kita, sebenarnya dia tidak duduk bersama kita dah tu. Jadi bagi dia orang lagu ni, oleh kerana dia dalam keadaan fana, dia panggil dia terlepas daripada hukum syarak. Kalau dia telanjang pun tak apa. Sebab dia tak khabar. Ada ke sahabat ngatik jadi tak khabar gitu? Tak betul. Cara tu hadirat tak betul lah tu. Mai tak khabar apa ngatik ni. Gitu. Mudah saya sebut dalam supaya hadirat mudah faham. Kalau kita sebut secara ilmiah gini-gini, ya payah lagu tu mudah faham. Kalau kita duk ngaji lagu mana? Misalnya saya nak, sebab tu saya sebut sama ni. Katakanlah kita ambil katakanlah kita ambil zikir ajar Nabi ajar sahih kita pegang tinggal tak baca langsung Quran tak boleh gitu. Sebab Quran dengan hadis Nabi lebih Quran. Hadis Nabi mutawatir kalau buat zikir dia tidak satu huruf dikira 10 ganjaran sebab Quran tak satu ayat lah. Ada pula dia tanya tolong pun dia kata cuba bayar ke boleh kalau kita nak berzikir baca tabbat yada tabbat yada abi lahabin wa ma aghna anhu. Sebut tentang Abu Jahal ni siapa? Jahat dia. Abu Lahab lah, Abu Lahab. Kata berat sungguh dia ni. Kena tadabbur lah ayat tu tabbat yada tu, maknanya jangan jadi perangai lagu tu duk baca tu ingat jadi molek, jadi berakhlak soal itu. Maknanya kita baca tabbat yada boleh 10 walaupun baca suratul Lahab itu lebih besar daripada zikir lain. Gitu. Sebab tu hadirat zikir-zikir Nabi ni sebagai tambahan. Hak tu kalau nak tambah dengan tu. Tapi dia tak boleh lebih pada Quran. Kena mesti lebih Quran lagi. Tengoklah Suyuti sebut dalam kitab dia tu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ni kita duk ambil orang yang suku sakak. Selawat tu mari dalam pelbagai bentuk. Kadang-kadang jala-jala som ko sorak selawat. Tidak daripada Nabi. Patut kalau kita tanya dia, salah ke? Kalau ditanya. Sebab tu saya sebut memang salah. Lepas tu mati masuk neraka ke? Dia tanya pula. Kata tu tak tahu. Sebut tu kan, tu tak tahu. Surah tu tapi saya nampak lagi ala hutu. Gitu kita sebut. Tebal-tebal dalam agama dua kerah pedah gitu hadirat boleh menyakit. Kadang orang kita ni gitu. Bahaya hadirat. Sebab tu bagi saya kita ni, sebab tu Nabi sebut ghurabat. Kadang-kadang orang Islam ni dia jadi macam terasing hak ikut sunnah ni. Tapi Nabi kata betul lah orang ghurabat ni mana satu nama yang merujuk pada orang yang sanggup pegang pada sunnah walaupun masyarakat sekitar dia tidak pegang pada sunnah. Tu.
Bertuah lah dia, Nabi kata bertuah dia. Cuma kena jagalah. Baik, cuba kita tengok lagi. Saya ambil sikit lagi. Penyerahan diri. Penyerahan diri, tunduk patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasul merupakan kewajipan seorang Muslim. Wajib. Wajib ni wajib apa? Wajib aini dia panggil. Asas dia. Wajib secara individu. Taat kepada Allah dan Rasul adalah mutlak, tidak muqayyad. Bila sahabat hak ni daripada Rasul, secara mutlak kena ikut. Dan kita kena ta'assub kepada Nabi. Ta'assub. Kita boleh guna istilah ta'assub kepada Nabi. Memang dalam kitab pada sebut gitu. Al-Ismah nama kitab. Nama kitab terbaik sebenarnya Al-Ismah. Bicara tentang maksum saja setebal ni kitab. Dia sebut lah. Sangat menarik. Tengok kita perhabiskan kita buat kira tu pula. Tu bagus. Puas hati kita baca tu. Kita duk faham maksum Nabi terpelihara daripada melakukan dosa sekiatu. Kita faham. Muda pak tua. Sedangkan maksum ni kita boleh hukum sesak tak sesak seseorang. Sesak tak mesti kafir. Tak. Baik, cuba tengok firman Allah, wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Jelas ayat. Siapa dia taat kepada Allah, itulah taat kepada Rasul. Sesiapa yang betul-betul taat kepada Allah, maka sebenarnya dia taat kepada Rasul. Dan sesiapa yang berpaling daripada taat kepada Allah, arsalnaka alaihim. Dan apa ni? Wa man tawalla. Dan sesiapa yang berpaling itu maksudnya tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Fama arsalnaka alaihim hafiza. Kena ingatlah wahai Muhammad, sebenarnya kami, yakni Allah utus kamu ni bukan untuk jaga mereka. Kamu penyampai saja. Tak sedap pelik, sedap using lah. Mana kalau dia tak ikut ajaran tak using. Bukan kerja mu nak jaga dia 24 jam. Mu ni jauh ayat. Hak tu. Mana di sini ayat ni Allah sebut dia punya skop kerja Nabi. Kerja Nabi setakat ni. Jangan duduk rasa, kadang-kadang orang ni kau tak tahu skop kerja stres. Buat kerja orang, kerja dia stres lalu. Awak ni setakat mana ya kerja awak ni? Dia kali dia boh pening. Habis kerja dia ambil kerja. Patut letih. Allah kata dak tu urusan aku, bukan urusan mu je ayat. Jelas ayat. Kita begitu, tidak ada stres apa. Dia tak seterima nak awan. Nak awan. Waktu tu guru saya kata, patut dia berhentikan kita kuliah. Nak awan. Siapa kita pergi pun tak boleh. 5 tepak, 4 tepak pindah. Kuliah. Macam mana? Dia tak faham. Tak ada stres. Sebab kita boleh pahala gitu pula. Apa Nabi pun sebab Nabi dalam riwayat ada Nabi sedih bila keluarga dia sedih tak terima. Ni ayat-ayat sebenarnya dipanggil ayat tasliyah dipanggil. Dalam istilah ulama dia panggil ayat tasliyah. Tasliyah ni maknanya nak menghiburkan Nabi. Tak usah duk pelik lah. Tugasmu setakat tu ya. Mana hak aku bebankan kepada kamu setakat tu ya. Mana dia terima tak terima tu, itu bukan tanggungjawab kamu. Kamu tidak akan bertanggungjawab dalam bab tu. Kecuali kalau kamu tidak sampaikan, baru kamu tak lepas tanggungjawab. Gitu. Kita je wajib patut nak terima ikut dia. Dia dengan Tuhan tu. Kan kita tahu tu. Makna skop kerja kita, skop kerja Nabi sebagai Nabi setakat tu. Bukan senang tu. Sebab tu Nabi hijrah tu dah tak terima sen cari lain pula. Patut Mekah tu serah Tuhan ikut dia dengan Tuhan. Sebab tu ada berlaku Nabi dakwah dia di Mekah. Nabi mati baru masuk Islam. Sedih juga dia. Apa tak boleh jadi sahabat. Terkeluar daripada senarai sahabat. Padahalnya dialah sepatutnya as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Tetapi kerana yalah kadang-kadang Allah SWT nak bui tuah pada seorang ni gitulah dia. Tak ada pasal-pasal. Keluarga kita juga Nabi tak boleh jadi sahabat. Kenapa dia masuk Islam selepas Nabi wafat? Sekadar boleh Muslim? Boleh. Sahabat ni besar. Baik, Allah berfirman lagi, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Wahai fala wa rabbi. Dia sebenarnya ayat ni dia ada kait dengan sebelum tu lagi lah. Maka tidak demi Tuhan engkau. Kalau harfiah. Demi Tuhan engkau maka tidak. Tidak. Tu ayat tu dia kena tegah gitu. Fala maka tidak. Wa rabbika dan demi Tuhan engkau. Tidak. Yu'minuna beriman mereka. Sehingga kalau kita nak kata mereka beriman, sehingga mereka yuhakkimuka fi ma syajara bain, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai kata pemutus dalam apa-apa isu. Khususnya berkait dengan agama lah. Kalau berkait dengan kehidupan biasa tu dia boleh hukum sendiri.
Nak kata beriman ni gitu. Jangan semata-mata dia mengucap, dia pakai serban, dah lepas tu dia mana kita kata dia benar-benar beriman. Dah, tengok dia ikutmu, dia jadikan pemutus tu Quran dan hadis ke tidak? Dia jadikan sunnah ke tidak? Dalam kehidupan dia. Kena tengoklah. Sebab tu hadirat saya tengok, wallahu a'lam lah ni cerita. Kadang-kadang kita nak uji soal kita boleh tahu, bab makan kita boleh tahu dah. Kalau kita baca dalam kitab, kadang-kadang ulama kita dia nak uji seorang betul ke dia ni kuat ngajar hadis. Tengok dia makan. Apa makan bahan tangan kiri. Sahabat Nabi hak apa ni kita kata hak kidar kita ada. Bila makan dia juga guna tangan kanan. Makan tangan kiri. Ai mana dia ni? Sebab tu dia ada ancaman khusus waktu tu. Boleh tahu lalu. Dia ni tak cana mana ni. Boleh tengok kita kehidupan tu. Baik. Hak masalah minum air sambil berdiri tak kita bincang semula dari Sunan Nasa'i lah. Setahu mana kuat. Kita ni tak boleh mau berdiri apa ustaz makan berdiri. Berdiri dah. Tengoklah hadis lagu mana. Sahabat-sahabat berdiri gitu, tidak sabit sampai perang pun. Sebab benda tu benda yang relatif. Tak boleh kita nak berat sangat benda-benda gitu. Tak ada. Tengoklah hadis tahu mana. Akhirnya kita akan jumpa tu kan. Baik. Summa, kemudian selepas mereka terima engkau sebagai kata pemutus dalam apa-apa hal lah, kemudian tidak timbul dalam hati mereka rasa tak sedap hati, rasa tak puas hati, tak timbul. Tu baru beriman sungguh. Daripada apa yang telah engkau putus dan mereka wa yusallimu, dan mereka terima dengan sebenar-benarnya. Tu baru beriman sungguh. Jadi kita ni puas hati ke tidak dengan agama kita? Dia terjemahan saya Tok Guru Mufti Besar Kelantan lah, dia kata redha kepada Allah ni gini, dia kata dalam bahasa Kelantan kita molek dia sebut. Mana bila kita terima agama ni, kita rasa puas hati. Puas hati, rasa gila, siapa jadi tenang. Dia nak siapa situ. Tak kira lah dia hukum ke apa, hukum faraid ke, faraid ni berat juga lah. Biasanya perempuan lah, kalau tidak beri pendidikan dia tak boleh terima. Siapa ada sebut saja tu tak logik pula perempuan boleh 1/2. Laki 2/3, nak 2 bahagia. Dua bahagia. Tidak boleh so. Mana kalau anak tu jatah 5 orang, anak perempuan 3, mana kena dia jadi berapa, kena buat 13 jadi. Kena bagi 13 harta tu. Jatah ambil 2, tina ambil so. Begitu. Sebab jatah dia kena bagi 2 lalu. Misalnya kalau katalah hak jatah seorang, tina anak tina seorang. Mana harta kena bagi 3. Patut ambil 2 bahagia bagi kepada lelaki. Dia kata dia tak beramah, perempuan tak boleh terima. Padahal tu jelas tu, tak ada khilaf ada kalangan mazhab mana-mana pun tu. Tak ada khilaf tu. Hak isu pihak lelaki setuju nak bagi sama banyak. Saya pernah bincang dengan guru saya masa mengajar hadis dulu, hak tu boleh, tapi ramai ulama kata hak terbaiknya bagi dulu secara faraid. Bila dia tahu dah jumlah dia hak kata 2 bahagia sebanyak-banyak, kalau dia nak wis suka rela setelah jadi hak dia, ikutlah tu. Nak wis semua tak apa. Bagi dulu, nak ambil pahala bagi tu. Hak tu yang terbaik kalau mengikut ulama. Sebab apa? Jika kita nak ambil sunnah boleh pahala bagi saka, dia tahan pot mati ya. Tak ada lepas tu ya. Dia tidak nak minggu ke tu. Tiba-tiba masa tu pun tak ambil pahala situ, rugi bila lagi. Ambil pahala dulu, bagi dulu. Lepas tu nak uyi ke adik tina, uyi semua tak apa. Bila jadi hak kita harus dah tu. Gitu. Baik. Kemudian seterusnya saya ambil lagi. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jelas ayat ni. Hanya innama tu hanyalah, tak ada hal lain dah. Kalau terjemah Kelantan innama, dia panggil kalimatul hasri, dia panggil. Tak ada lain. Hak ni. Gapo dia? Kata-kata orang beriman ni. Apabila dia diajak pada Allah dan Rasul, ajak terima hukum Allah dan Rasul. Bainahum, di kalangan mereka, dia akan kata sami'na, kita dengar dan kita patuh. Tak ada cara lain. Itulah cara orang Islam. Tak ada cara lain kalau Islam sungguh. Dan mereka itulah bila begitu mukmin, bila begitu Islam mereka telah orang panggil al-muflihun. Al-muflihun ni hadirat kena tanda bulat. Ni darjah kebesaran yang difaham di hari akhirat. Dan ni orang tak faham. Orang tak nampak pun al-muflihun sebagai satu darjah kebesaran yang diberikan oleh Allah. Sebab dia muflihun ni, dia ada satu kelompok. Muflihun ni antara kelompok manusia yang dipanggil al-muflihun, dia akan diletak bersama zumratul anbiya. Dia bersama kumpulan para nabi. Satu darjah kebesaran. Mana kalau kita nak dapat darjah muflihun,
Hak ni tak ada orang boleh wihak ni kalau orang wihak ni suka kau orang nah. Misalnya hari jadi agung kau tak dia pun nak wihak saya dapat awak ni dapat darjah al-muflihun. Hak ni pula ni tinggi lagi al-muttaqin. Tu imam masjid muttaqin pun tak boleh terima tu. Nah. Tu tak boleh agama saja boleh wihak tu. Nak wihak pakat lain wih lah sebagai penghargaan tu tak apa dari dunia ni. Dia kita pun kena hormat orang ada pangkat ni. Mana ada kelebihan dia tu. Tu tak apa tu. Cuma orang yang kelebihan dalam agama atas dunia ni orang tak nampak pun. Orang tak hargai pun dia. Allah juga berfirman. Ni hadirat kita jangan ukur dia, ialah ukur diri kita. Kita nak ukur diri kita aku duduk tahap mana. Misalnya lagi wa ma kana lil mu'min wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi orang beriman, tak kiralah lelaki ke perempuan ke, bila Allah dan Rasul telah tetap satu-satu kau jelas daripada Rasul berdasarkan hadis jelas, tiba-tibanya dia ambil lagi hak lain, talak tu, tak terima tu. Bukan orang beriman sungguh tu, tak patut tu gitu. Bahkan berat lagi dia sebut sini. Sesungguhnya guna kalimah sesungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang sangat nyata. Sesat tu. Hak Rasul ada, selawat hak Nabi ada, nyagi kekal lain, nyagi ambil orang lain. Teruk tu, tak kena tu gitu tu. Tu lepas tu kita sambung semula lah tu. Sambung semula tu. Bawa kau kita ni, kau tak bawa? Lama kau hilang kita tak bawa. Akhir minggu depan ni nak bawa dia. Macam gini sebenarnya kita ni kita nak habis sekitar seminit 2 je gini ya. Sebab kita ni sebenarnya kita telah hotel dah di tempat lain. Oleh kerana kita ni saya tengok ringkas, ada lagi kita lain tu banyak ringkas. Ni pun banyak ni. Kita selepas ni kita nak fokus pada amal. Jadi kita nak ambil untuk amal hak minggu bila kita baca ni sikit tak apa. Jadi untuk minggu depan minggu ni kita ngamal kena pasti. Jadi mari minggu lepas tu kita nak baca lain tu saya akan bagi peringatan lah. Jadi tak perlu ambil banyak lah. Naknya amal ni kalau baca jebok-jebok sogon ni you tiba-tiba duk main hak tolak tu bismillah tu tak ubah lebih hari tu. Tak ada langsung peningkatan. Rugi juga gitu. Tak ada faedah baca kita sekadar tahu. Jadi insya-Allah bawa lah minggu depan. Dan ini saya akan ambil sikit lah. Misalnya 2-3 poin. Okey, hak kira-kira tak buat boleh amal lalu minggu tu. Minggu depan kita ambil lain pula. Tak apa asal kayak nak nyamar. Rugi juga kita. Gitulah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Okey, ada persoalan ke? Okey, tak ada Kalau tak ada kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.